Okey, tak apa. Saya tak nampak, tak apa. Nampaknya gambar lain tadi. Okey, tak apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum. salam sejahtera, salam kuliah subuh An-Nadi minggu kedua bulan November. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kehadrat Allah Ta'ala pada pagi ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama meneruskan satu lagi majlis ilmu iaitu kuliah subuh mengupas berkaitan kitab Ihya Ulumuddin dengan tajuk latihan mental, pendidikan akhlak dan rawatan penyakit hati. Tajuk kecilnya dorongan untuk mencapai pekerti yang mulia. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ar-Rahmanir-Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seterusnya marilah kita sama-sama berselawat banyak 3 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk itu, dengan ini majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu untuk menyampaikan kuliah subuh beliau. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih semua Datuk Tuan yang sentiasa bersama-sama. Kalau elok kena ada jatuh kuasa khas kot pengurusan ni. Datuk sebut-sebut tempat lain kan, tak apalah, teruskan lain. Masa Anissa beri salam tadi, Alhamdulillah. Tajuk kita sambunganlah yang dulu, cuma sikit tentang dorongan untuk mencapai budi pekerti mulia. Terjemah yang saya bagilah, terjemah dia kerja baik itu lebih kurang. Kitab ni panjang, dihuraikan. Jadi biasa saya ambil bahagian-bahagian yang aulawiyat satu. Yang kedua saya gabungkan beberapa kitab lain lah selain pada kitab tu, ada kitab-kitab lain yang sebagai panduan juga. Macam tak nampak pula. Nampak ya? Ada Ustaz, ada. Okey. Jadi tajuk kita dorongan untuk mencapai budi pekerti. Yang pastinya akhlak karimah itu mesti diasah, mesti digilap. Mana dah ada dah. Cuma nak digilapkan lagi supaya dia sentiasa bergemerlapan hingga ke bila-bila. Jadi itu yang diperlukan. Akhlakun karimah, akhlak yang mulia. Uswatun hasanah yang kita ambil Rasulullah SAW itu dalam akhlak. Kalau tanya rukun Islam yang rukun sembahyang ke-5 berapa? Akhlak. Rukun sembahyang yang ke-12 apa? Akhlak. Yang 17 apa? Akhlak. Semua akhlak. Semuanya ada akhlak dalam sembahyang. Contohlah sembahyang. Dan puasa juga. Semua amal ibadah ini semua tergantung, terikat dengan akhlak. Malah hidup kita harian ini pun akhlak. Kata Masyauqi, innamal amal, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat. Innamal zaman akhlaquhum zahabu. Umat ini dimuliakan, dikenali kerana akhlaknya. Kalau tidak ada akhlak, zahabu tidak apa-apa. Tanah Melayu ke, India ke, Pakistan ke, apa nama bangsa itu Allah tentukan, tapi yang dinilai adalah akhlaknya. Khuluqul Al-Quran yang tertingginya. Okey, bila sebut akhlak ni, saya tengok sikit aja. Dia bagi dua aja dalam kitab ni. Iaitu akhlak yang merupakan limpahan kurnia Allah. Allah bagi dah. Kurnia Allah anugerahkan tanpa usaha. Dalam hikam disebut tajrid. Tajrid. Yang usaha dipanggil sebab. Kita itu hikam lah, kita hikam kita atau ilah tu.
Tapi kita tak berang hikam. Sebab itu agak sikit tinggi. Sikit tinggi. Kita yang mendatar ya. Jadi maknanya yang pertama itu limpah kurnia Ta'ala itu Allah pilih. Dia tak belajar, tak apa, Allah bagi anugerah dia di insan mulia yang dia muliakan. Di bumi dan langit. Ada yang tak mulia di bumi di langit tak dimuliakan. Itu anugerah Allah. Yang kedua dia macam, yang kedua anak-anak usaha ni. Yang kedua yang macam ni, macam mana tengok sikit apa yang dia kata. Kalau akhlak yang dikatakan limpah kurnia itu, contohnya lah, surah Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Bada innahum fitnatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, itu kalimahnya. Itu insan pilihan. Dia bukan mengaji apa ni, tak ikut surah mana-mana, tak masuk tak masuk nadi. Tapi dia zidnahum huda. Ni asal Kahfi. Contohlah, contoh besar lah tu. Yang jumlahnya berapa itu tak kira lah. Itu berbincang berapa jumlah-jumlah itu. Kita bacalah hikmahnya, kita tahu Allah alam. Tapi kita bahawa ini di antara orang insan yang anugerah. Allah anugerahkan hidayah. Malapkan saja, zidnahum huda. Allah tambah hidayah. Siapa dia? Fityatun. Fityah muda. So, saya sendiri bila bertembung dua kumpulan. Satu geng tua, satu geng muda. Walaupun saya bukan masuk geng muda, saya masuk yang muda dulu. Sebab yang muda ni dari segi pada adatnya, langkah lebih jauh. Tapi yang tengah tuan yang membimbing yang muda. Itu saya sebut tadi dengan kawan bahawa jangan melepas orang tua. Sebab kalau saya sendiri tahu kot, memang tahu dia tahu sangatlah. Contoh saya pasal luar negara lah, kalau sama di Arab lah, di Arab. Yang tua-tua yang buta mata diusung ke masjid. Diutung ke masjid untuk bagi pengajian. Saya mula-mula di Madinah tahun 3 saya pergi. Saya ikuti pengajian ulama Turki. Saya tahu nampak sebabnya. Dia ni dulu tak ada kursi roda kot. Dia usung tu. Usung. Letak dalam masjid. Orang ramai. Yang baca kitab tu anak dia atau salah mungkin murid-murid lah kot. Baca dia syarahkan sampai habis. Sampai Isyak. Sekarang pun di Madinah ada Syekh Abbad ke siapa dia. Siapa kenal. Yang tua mata buta. Dia ada Syekh lah. Tolak pergi. Dia baca hadis. Penuh orang dengar. Di Malaysia ni bila orang dah uzur ditinggalkan. Tak boleh gitu tu patutnya. Kita ambil dia pergi. Kalau orang ni kalau di UAE tu Ustaz Uzali, Dr. Zanawi. Masih dimanfaatkan sekarang dia tu apa ni Fauzan ambil. Dia Dr. Fauzan baca tafsir tu dia salah. Saya tumpang jelah dekat jemaat tu. Bagus. Dia tak nampak. Tapi dia bukan tak nampak asal dia kemudian. Bisa cadangkan dia buat kuliah apa, tak ada orang bantu. Kalau ada orang bantu seorang, ambil kitab-kitab besar, kita bacakan, dia syarah. Cukup baik. Dia nak amalkan di dengan Arab utamanya lah. Saya tak tempat lain lah. Kalau anda tak tahu kan, akan Jepun tak tahu. Tapi di Arab gitu. Kita bila orang Ruzul duduk di rumah lah pakcik nak. Tok orang duduk rumah tak mana-mana lah. Sayang lah. Sayang dia. Jadi manfaatkan dia. Kalau di Kedah tu saya kenal Ustaz. Allahu Akbar. Tak lupa nama pakai hadis. 80 lebih yang bawa dia kata-kata mengajar. Ustaz Bakar. Ustaz Bakar. Allah lupa nama tak apalah. Bakar Awang ya, pakai hadis. Orang bawa mana-mana. Itu satu kefahaman orang dulu dan kena teruskan. Nyanyian suruh rehat. Ini Abu Talhah ke siapa dia? 80 lebih tu. Dia nak berehat. Anak tak pergi, dia pergilah berkani alat pergi. Tak. Dia pergi juga akhirnya dia mati dalam kapal kan. Sampai beberapa hari kemudian jumpa pulau, barulah keluarkan jenazah dia, macam tu juga. Itu yang saya tekankan bahawa kefahaman Islam itu kena lebih menyeluruh lah, lebih mantap. Orang tua jangan direhatkan, yang berilmu lah maksudnya. Jadi saya tak ada lu baca aja macam orang hebat-hebat lah macam bekas UAE apa semua hebat. UKM lama-lama hebat tu masih ada masa Dr. Ismail Ibrahim, UKM lah, Profesor Ibrahim. Kemudian ke UAE, kemudian IKIM ke sekarang dia ni lah. Ni orang hebat ni. Yang saya nampak lah. Yang mengajar lama-lama. Kalau di Kedah, mufti Kedah tu sendiri. Masya Allah. Kalau di Medan mufti sebenarnya alim, Masya Allah. Tapi kurang dimanfaatkan. Nanti mufti duduk pejabat. Tunggu tanya. Tak boleh lah. Manfaatkan dia masjid ke surau ke
untuk online ke apa, kena manfaatkan itu. Balik sini, jadi orang ni, insan ini mereka yang pilihan Allah Ta'ala. Satu lagi, maksudnya saya berselingan dengan betul tak apa ya. Ulang ini nih. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu laduna ilma. Nah, ini pun surah Kahfi juga kan. Kisah Nabi Musa alaihissalam, ada seorang insan yang sangat hebat yang Nabi Musa tahu, dicari orang ni dengan seorang sahabat lain sampailah dia berjumpa dan dia belajar ilmu walaupun tak habis. Sebab dia kata lantas biar kamu tak mampu, tak bersabar. Tapi dapat ilmu. Ilmu ni ilmu sabar. Ilmu kesabaran. Untuk bekerja apapun as-sabr. Lepas tu saya katakan bahawa Nabi Yusuf, Nabi Yaqub AS, kali pertama anak-anak balik darah damin kazib, baju kan, kamis ni apa ni, baju Nabi Yusuf yang dilumai darah hemat ke darah apa, tak darah. Lepas balik tunjuk. Apa dia kata? Fasabrun jamil. Lepas 20 tahun lebih, 25 tahun gitu balik. Anak Bunyamin pula difitnah. Bukan difitnah, dirancang oleh Yusuf sendiri. Tapi anak balik kata sekian-sekian. Maaf lah, nak batuk je. Dia kata fasabrun jamil. Dia rujuk kitab untuk Al-Quran surah Yusuf. 2 kalimah, sabrun jamil. Makna dia nak dapat ilmu hebat-hebat ni kena sabar. Macam mana tak sabar tak boleh lah. Orang kamu kata sabar tanda subak, tak sabar masuk kubur. Jadi sabrun jamil. Tapi susah lah nak makan sabar ni. Ilmu tak mahu sabar juga. Kena sabar untuk dapat sesuatu. Kalau takkan dapat. Kalau tak dipecahkan royong, mana akan dapat sagunya. Itulah lebih kurang bahasa Melayunya. Betul kata, betul kata salah ya. Habis cukup. Yang tadi, yang anugerah cukup dua contoh. Macam lain banyak lagi contoh lain banyak lagi. Contoh Maryam misalnya, Maryam duduk dalam mihrab. Bukan sekadar ilmu, tapi bila Nabi sekali masuk bilik tu penuh makanan. Ada buah macam-macam. Maliki haza apa ni? Bilik mana ni? Qala wa min indillah. Itu berkaitan. Kita duduk bilik mati situ lah. Berdalak je tak makan. Siapa nak bagi? Kecuali ada Datuk. Di dalam duduk hotel. Orang order je. Saya order saja orang tak main. Nak bagi duit sekali. Jadi maknanya dia laduni tu. Atau disebut laduni. Disebut macam-macam nama. Atau dalamnya dipanggil apa ni. Banyaklah istilahnya tapi yang bentuk gitu. Okey, cukup sekat tu. Kita tengok apa yang kedua pula. Hak nak berusaha ni. Nak melatih, nak riyadah qalbiyah. Riyadah ruhiyah. Apa ni, macam nak riyadah, nak melatih diri, melatih hati ni untuk ke sana. Ke sana maknanya ke berjiwa yang bersih lah. Pastinya, Wallahualam, saya letakkan muhasabah. Saya tidak pandu sebuah kitab, sebab kitab-kitab, masuk lagi kitab dia sendiri ni, ada antaranya lah. Tapi ada kitab lain. Maaf sebab yang background bukan sebab terjadi gitu. Tu yang tak terang tu. Background ni terjadi sini dia. Nanti naik padam. Tiba-tiba ada kenapa ni lah. Allahu Akbar. Itu rumah ke lukisan juga. Maaf ya. Tak dirancang. Tiba-tiba ada nak padam tak kerti dah. Itu yang kertinya. Okey. Jahil sikit bab ni. Jahil banyak lah bukan jahil sikit. Jahil sikit. Jahil banyak. Bab teknologi ni. Boleh lah guna gitu kan. Muhasabah. Yang penting muhasabah. Apa? Contoh ni contoh kampung. Kalau kita ni orang bakhil, kita sombong, cinta pangkat, senaraikan sebanyak mana sifat mazumah. Senaraikan dulu. Di mana kita? Oh, kita orang bakhil, Masya Allah, waliyahzubillah. Aku ni sombong, cinta pangkat, apa lagi? Takut mati. Macam-macam. Kita pilih nak buang mana dulu. Kalau bakhil ini, contoh bakhil macam mana ya? Adik dah RM10. Orang minta derman nak bagi, tak bagi. Bagi apa? Aku minta duit. Dia senang lah. Tekadlah tak mau bagi RM10, bagilah RM20. Bagilah maksudnya bagi perancangan kita kena cara RM10.
nak makan bagilah RM55 kat dia. Tapi orang yang nak melatih dia, dia tekad aja bagi RM10. Ada rezeki tu, ada. Lebih kena yakin lah. Tak yakinnya lagi, nanti menangis. Banyak cerita zaman 70-an tu kita buat kempen untuk Palestin. Ceramah di Masjid Baru. Berdegang-degang, semangat. Ramai lah kaum-kaum iman dia derma habis gelang emas bagi sebaik-baik. Balik gaduh suami. Menyesal pula pernah bagi. Sebab semangat semasa. Hamasah. Tak betul. Maksudnya kita tunaikan. Makam aku ni makam asbab. Bukan makam tajrid. Yang bagi semua. Tapi yang tak bagi langsung. Nak Abu Hurairah ni alhamdulillah. Kita kucing. Okey alhamdulillah. Masa ada kucing tapi bukan sini kucing orang hantar. Tak bagi makan. Ada kucing yang duduk petang tu turun makan balik. Okey. Ni saya buat contoh. Betul apa saja cuk? Sombong. Kita sombong ego sangat, kita merendahkan diri dalam bentuk macam mana. Pergi duduk tempat orang miskin. Menghinakan diri, orang berasa lah. Ni keadaan itu Tok Guru buat. Saya menceritakan juga kisah Tok Guru. Tok Guru Sufi. Anak raja nak mengaji kat dia. Dia main dengan jubah putih comel. Nak mengaji kat saya ke? Boleh buka jubah tak? Boleh buka. So, siapa kasut saya? Orang Sufi kebanyakan sejarahnya banyak tukang kasut tu. Tukang kasut. Bukan apa? Ramli, siapa tukang kasut tu. Itu asal orang Sufi. Ramli buat filem ada kaitan tu. Orang Sufi banyak tukang kasut. Dia tak buka baju katnya, siapa harap mengaji. Baliklah. Itu mengendah diri dengan Tok Guru. Itu kaedah dulu. Nah, itu mungkin dia macam menceritakan juga. Nak masuk dalam Sufi, okey, tak apa. Tolong jual mancis kau. Jual mancis. Bukan suka tak. Jual semas. Satu batang aja. Mana nak beli orang gila. Orang gila tu gila. Dia balik jumpa tunggu dia. Tunggu. Tak laku. Apa merasa malu lah. Sama orang tahu gila. Anak raja. Maknanya kena buang kesombongan itu. Cerita makat bagaimana? Bukan maksud saya tak boleh. Yang bahkan tak boleh. Sombong tak boleh. Kecuali ada tempatnya. Masa perang boleh. Masa perang boleh ego. Tunjuk sombong bukan sombong. Tunjuk ego. Masa perang tak boleh lemah lembut. Tak apalah patang maklum kami tang kemudian. Tak boleh lah gitu. Perang ada lain dia hukumnya. Hukum berubah. Hukum rambut putih. Saya ni bukan beban rambut putih aja. Putih ni tak boleh dihitamkan dengan haram. Kecuali ketika perang. Masa perang boleh hitamkan. Nampak muda, nampak segar. Nak minang tak boleh, hukum haram. Rambut hitam hukumnya ni. Pak dia Tok Wan dia rambut hitam bahan ni dia hukumnya haram. Hukum haram satu, menipu pula lagi pula. Jadi itu. Jadi yang bakhil tak boleh selama-lamanya. Semua ada ketikanya. Cerita makat, kekal boleh dan kekal tak boleh. Boleh kalau nak tujuannya untuk dapat tempat untuk berdakwah. Dan dia yakin dia mampu. Kalau tidak, jangan. Sama cinta. Nak kuasa pun boleh. Yakin dapat kuasa, dapat keadilan. Tapi banyak dapat lupa masalahnya. Dia dapat tu sedam dah. Dulu gaji 3,000, bila dapat 100,000, tak sempat tinggal. Dulu nak capture je, nak welfare, mana nak boleh tinggal. Ini masalahnya. Kita diuji dengan kemewahan. Iyyakum bitana'um. Itu saya kata boleh aja. Dia orang kaya, tapi pasang niat balik. Aku jadi orang kaya pemurah. Tekad betul. Sama kita nak berdepan. Semua kena kuatkan tekad. Mampu tak menguruskan harta kekayaan ini. Bukan mampu mengurus harta bentuk Pak ni namanya menguruskan hak Allah, hak masyarakat, hak kita bagaimana. Okey, itu beres. Dengan nikah aja. Ni perintahnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Wa dhahabu ila al-ardil akbar. Cukup ambil satu kalimah aja cukup. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri. Umur dah 65, 66. Ramai kawan-kawan meninggal. Yang ada ramai, ada yang sakit, ada stroke, ada macam-macam. Ya Allah, kenapa lah aku ni tak masih nampak dunia lagi ni. Ya Allah. Apa nak lagi kau sampai ya Allah, aku tak nak apa ya. Aku nak husnul khatimah ya Allah. InsyaAllah, yang terpakam yang makin baik. Kalau umur 65 lebih nak
Motor besar lagi melampau lah. Salah ke? Memang salah lah motor besar tu. Kalau lain, tak masalah. Nak buang besar, tak masalah. Tujuan dia untuk mengumpulkan masyarakat untuk berebat. Cari ilmu misalnya. Untuk tunggu pondok yang saya kenal, tak ada rumah kecil, rumah besar. Tapi bukan dua dia. Untuk mulut datang berkunjung, untuk buat macam-macam di situ. Dululah. Untuk guru dulu, sekarang tak ada. Tok Gora banyak. Dulu Tok Guru pondok tak ada lagi dah. Adalah seorang dua lagi, alhamdulillah. Tapi tak start dulu lah. Jadi itu pegang. Ni kata Sayyidina Umar. Hasibu. Surah Al-Isra. Iqra' kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Alaika hasiba. Bacalah kitab. Ni bila ni? Dia akan nantilah. Maknanya kita pasti akan diberi kitab. Yamin dan shimal. Man utika bi yaminih fasubha bisa bi asyira kan. Jadi siapa dapat tangan kanan, masya-Allah dah bergembiralah balik keluarganya. Yang kiri wal yazbillah. Atau di belakang juga wal yazbillah. Ni kena ingat. Cukup. Dua cukuplah. Itu maknanya yakni kena usaha. Yang usaha dan musabah. Yang kedua, yang ketiga, ni penekanan sangat dalam mana-mana kita tak baca pun masuk dalam saya terjumpa bukan jumpa kita An-Nasahih Ad-Diniyah wal Wasaiman ni kan. Dan banyak kitab-kitab dia mulakan persiapan ini dengan solat. Ada yang ada tentang taubat. Tapi saya ambil tak solat. Sebab makam kita makam solat. Makam orang yang taubat. Tengoklah awak. Kalau orang tertentu saya memang taubat. Macam saya pergi satu kampung orang asli. Tapi lama sangat ada masa semak lagi. Orang jemput kan ceramah orang asli. Saya bersedialah sikit sebanyak. Sampai tengok orang datang baju tak pakai. Yang perempuan pun pakaikan selai je selimut itu buat dukung anak sekali. Allah kata tajuk ubahlah. Tajuk solat lah. Solat apa ni. Taubat pun tidak lah. Cerita pokok-pokok. Kemudian dekat camp dia tu ada pokok nangka. Saya sebut tentang pokok nangka. Dia seronok. Rupanya anak dia nama nangka. Orang asli rupanya anak-anak dia pun nama buah-buah. Orang Melayu nama bunga. Melut, cempaka, orang asli pisang. Itu berlaku di sekolah Pangsun. Macam mana? Di Pangsun. Seorang budak asli dia kata dia apa? Pisang suka makan monyet. Gitulah. Cikgu dia kata buat pusing. Dia buat tanda lah buat panah tu. Maksudnya monyet suka makan pisang. Tidak cikgu, pisang suka monyet. Oh, bergaduh cikgu. Lah cikgu pun nak kata apa dia kan pisang je lah. Baru dia tahu banyak adik nama pisang. Adik nama pisang. Ini bukan lawak semua ni. Maknanya orang asli suka nama pisang, nama gitu-gitu kan. Menangka. Jadi kita nak tahu budaya orang asli ni. Dulu orang asli dulu. Oh sekarang nama macam dah, nama dah semua dah. Dah nama baru ni corona apa dah semua. Okey, ni solat. Solat ni jelas Quran. Hafizu 'alas solat. Salawat, salat susta. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi nak tekankan bahawa jaga solat. Sehebat mana program kita yang anjurkan, apa-apa pun solat tinggal. Sedang khutbah di Shah Alam, bukan masjid besar, masjid polis tu. Tok Khatib kata, kalau kita buat kenduri kahwin, boleh jamak semayang. Allahu Akbar. Saya tak jumpa kitab. Boleh beritahu saya siapa-siapa jumpa. Tapi siapa jumpa saya tak terima. Maafkan saya. Kenduri kahwin, sibuk jamak tamu, boleh jamak. Khutbah ni, bukan kuliah-kuliah kecil. Ya Allah, ya Rabbi. Kenduri tu pun tak suruh buat besar-besar pun. Kita sebut dah tuan dalam. Kenduri ni akad nikah panggil Pak Limau cukup lah. Okeylah buatlah besar-besar pun. Tapi jangan sampai jamak semayang pula. Tinggal sekejap je semayang. Berhenti duduk dulu sama-sama lah. Semayang pula tak 5 minit je. Cuma 5 minit dia pun kalau waktu jujuh tu banyak tertinggalan sambung surat tu. 10 minit tu berapa surat lepas dah. Itulah kot. Dapat wakil je lah. Orang lain. Dan kawan saya, orang ternama tau. Dia berkena kahwin, dia tak tahu lepas tu. Seolah minta derma pula. Dua tempat saya jumpa. Satu di Putrajaya, satu di Mandap untuk Teluk Emas. Ya Allah. Dia letak kotak asyik lah untuk derma. Kita masuk tu pergi makan. Masuk tu makan. Tak masuknya makan. Jadi, utamakan solat itu bukan kendurinya.
Hafizu, jagalah. Peliharalah kamu. Itu kerja solat lah. Yang semayang ni. Pelihara mah, pelihara waktunya, pelihara khusyuknya. Kita singkahkan insya-Allah semua tahu lah kah. Ini satu lagi. Waqimis salah, inna salata tanha al-fahsya munkar. Ini semua tahu, semua hafal. Tentunya insya-Allah. Semayang cegah fahsya munkar. Pastinya. Bukan sebarang ni. Bukan hadis. Tentunya kok ada nak kata tak mutawatir kata sahih. Quranul Karim. Tegakkan solat. Jaminannya tahan fahsya munkar. Itulah akan peningkatan kalau solat kita betul. Solat sempurna, lain sempurna. Betul muhasabahnya kalau dah masih terikat dengan benda-benda yang duniawi, benda-benda yang dunia lah maksudnya, kita tak sempurna solat. Kena ikhtiarkan bagaimana untuk sempurna solat. Cepatnya masa. Seringkah je nah. Innal insana khuliqa halu'a. Ini pun kita hafal ni. Iza masya syar jazua, misal makhluk manu'a. Ila musallin. Alladzina ala salatihim daimun. Manusia ini sifatnya geluh kesah. Bila dia tempat susah, dia mengeluh kesah. Tapi bila dia dapat nikmat pula, dia sombong pula. Makin kedekut pula, ego pula. Melainkan orang solat. Solatnya apa? Yang daimun. InsyaAllah. Satu ini terakhir sekali yang tajuk ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabir lil khashi'in. Minta tolong kepada Allah Taala dengan sabar dan salat. Benda salat. Kan berat. Kabirah. Kabir lil khashi'in dengan khusyuk. Dia pencainya khashi'in, khusyuk. Khusyuk itulah yang menjadikan kita bersabar. Khusyuk itulah menjadikan kita jaga salat. Khusyuk itulah menjadikan kita orang mencegah dan fahsya munkar. Itulah saya dikalikan Syekh sampai pernah bertanya sikit tentang nombor 3-nya mendampingi mursyid. Ni kalau orang sufi ada mursyid. Kita nak kontak ni pertama sebut murabbi. Ada sebut naqib. Apa nama tak kira lah. Murabbi tinggi sangat, mursyid tinggi lagi. Apa lagi? Cikgu ajalah lah kita ni. Guru ajalah. Ataupun kawan kita yang boleh dia panduan. Apa? Maksudnya kita nak kena guru. Saya tengok Imam Syafi'i rahimahullah taala. Berapa guru dia sampai pernah tengok? Lebih 200 guru dia tercatat dalam kitab dia. Imam Syafi'i. Tapi yang dia sebut siapa dia? Dia sebut ialah Waqi'. Imam Hanafi. Maaf, Imam Maliki. Beratus guru dia. Tiba dia sebut Ar-Rabi' Ar-Ra'yi. Cuba tengok. Kitab-kitab tu tak lama pun. Ulama-ulama besar ni ada guru, dia nak catat nama guru dia. 200, 300, 400 nama guru. Allah. Cuba-cuba kita muhasabah tak ingatkan nama guru. No? Saya ketemu juga, tanya budak, sebut nama guru yang kamu sayang, yang kamu mula agak mengingat. Dia sebutlah, kalau Mesir sebutlah profesor sekian-sekian, syekh sekian-sekian. Kalau luar negara tempat lain dia sebutlah mana doktor, profesor yang tersebut lama. Dia tak sebut mak dia. Tak sebut Tuhan dia, tak sebut guru Quran dia, tak sebut guru tadika dia, tazkir dia. Ini masalah. Itu guru yang ngajar sebenarnya. Asalnya bukan tolak yang lain. Yang maknanya senarai nama-nama banyaknya guru aku tolong rendah sampai hari ini. Tapi banyak-banyak seorang kita pilih. Bukan memilih. Macam hati kita pilih. Hak ini mudah dirujuk. Saya pun ada juga dulu saya rujuk guru saya dan semua dah meninggal. Dah meninggal beda. Betul soal nanti sekamat pun dia tak apa nampak, mata tak mendengar lah. Jadi sekarang guru lah yang semudah antara semua ni tak tunjuk lah. Yang tanyalah Irwan ke tanya Ridwan ke tanya Husni ke sama siapa gitulah. Nasar ke siapa tanya. Siapa-siapa yang sebab cuma saya suka bila saya tanya macam ada seorang yang baik alhamdulillah mengaji Madinah. Saya kenal. Terus tanya dia kata, ada masalah ni. Apa dia? Dia sebut, kalau gitu Pak Su baca aja buku bagi kita kena sekian-sekian muka saya Allahu Akbar. Baca Fathul Bari jilid ke 6 muka surat sekian. Ya Rabbi hak tu kalah. Itu masih ada alhamdulillah. Sini kenal ni. Orang ni masya-Allah juga baik. Dia
Dia first degree di Madinah, secondnya di Morocco, dia dapat PhD di Tuza. Masya Allah, alim orangnya. Tak modal alim puluhan juga. Masya Allah. Nah, itu saya suka. Tapi ada kawan saya, alah Ustaz buka aja W juga, jom pajak Google boleh juga. Tapi boleh, tak salah. Saya juga Google, tapi mengesahkannya, tidak. Mengesahkan. Dan Google salah. Hatta awas kalau Al-Quran. Banyak salah tulis, tentang bukan. Boleh tengok untuk panduan, tapi rujuk balik pada Quran. Bagi tak hafal Quran lah. Jadi, jangan lupa dampingi guru. Dekati guru, merujuk guru. Ini makan mursyid ni kalau dalam bab sufi ni, saya ringkasnya. Bab guru ni saya, ya, guru. Yang bersahabat. Sahabat ni saya ikat dengan soal jamaah juga. Dalam konteks sekarang mungkin jamaah juga. Kenapa orang baik bersahabat dengan orang baik? Misalnya contoh ni yang saya ambil pada Iskandari, dia kata apa? Bersahabat dengan seorang yang bodoh. Ni kasar sikit lah. Bodoh. Kalau Ustaz Azhar tu bodoh. Ustaz Azhar terus kan? Bodoh. Bersahabat orang yang bodoh jahil lah. Tak sangat jahil. Jahil kurang sikit kasarnya. Orang jahil tidak reda. Bersahabat seorang yang jahil yang tidak reda dengan nafsu amarah lebih baik daripada bergaul dengan orang alim yang reda dengan nafsu amarah. Ni. Kata siapa tak? Iskandari. Saya jumpa dalam kitab ni, tapi tak jumpa. Saya jumpa dalam kitab Tarbiyah Ar-Ruhiyah ni. Ada muka surat sudah tu. Boleh rujuk tengok. Muka surat 18. Dia kata Sa'awa. Dia kata berkawan orang jahil tapi tak ikut nafsu jahat ini lebih baik daripada orang alim. Dia ikut nafsu. Macam betul. Memang macam betul. Memang betul. Alim ni ilmu. Dia ada fakta ni, hafal ni. Tapi orang nafsu, dia tak alim tapi dia tak ikut nafsu jahat. Masya Allah, baik. Bapak saya, bapak kita lah. Bapak yang umur yang 90-an dah meninggal semua dah. Dia bukan ngaji sangat. Tapi dia tahu ni tak baik. Tak baik tu mungkin haram. Ni bagus, mungkin sunat, mungkin wajib. Tapi dia ikut. Maknanya dia tak ikut nafsu. Habis dia tanya Tok Guru, tanya Tok Imam zaman-zaman tu. Begitu. Yang kebetulan jangan kamu berkawan orang yang perbuatannya tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah dan percakapan yang tidak memimpinmu kepada Allah. Ini baca dalam Iskandari. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allah maqaluhu. Ini kata Iskandari. Ini dalam kitab Hikam. Jangan berkawan orang yang perbuatan tak bantu kita untuk taat. Nampak dia buat kerja tak elok je. Jadi kawanlah orang yang membantu kita untuk buat kebajikan, semangat untuk mengaji, semangat untuk belajar. Saya suka nak bincang lah, nak cepat sikit. tak ada cepat juga lah. Sebenarnya mengambil manfaat daripada ingat, ini penting ni. Kita bukan minta musuh. Orang yang bukan kita tolong kita. Dalam politik, kena ambil kira pandangan orang lain. Ini asal kita semua betul. Asal semua salah, ini bahaya. Ini melakukan politik. Saya nampak parah sebenarnya dalam politik ni. Maaflah. Saya bukan politik, maaf parah. Saya dengan teruk sangat bahasa. Tuduh yang melampau sangat. Orang kita semua. Cina tak nama apa pun, okeylah dia. Tapi kita ni, yang baca doa, berselawat salam, jangan main-main. Saya sedih sebenarnya, bukan lawak. Mas saya memang sedih sangat. Cuma tak nangis lah. Tak tengok pun tak tengok. Tapi bahasa kasar tuduhan yang melampau sangat. Jadi, siapa masuk boleh masuklah. Tapi saya tak jamin lah nak selamat. Tak tahulah kalau Datuk Idwan boleh beradab masuk politik. Tapi ada insyaAllah. Asal jangan, payahlah, nak kena latih. Saya tengok ada tokoh-tokoh yang baik, yang meninggal. Masya Allah baik. Mereka kekal. Saya nak ambil contoh. Tok Asri yang muda ni bukan mengaji besar sangat. Tapi, tengok kempen dia. Dia marah masa tu, dia baca Anwar masuk UMNO. Masuk PAS. UMNO tak masuk. Apa dia kata? Alah, ayam jantan pun belajar. Dia tak direct tu. Dia tak direct. Dia nak kata, dia marah lah tu. Ayam jantan baru tumbuh susuk. Dia belajar. Itulah, dia semi-semi gitu aja. Tak sampai macam hari ni.
Anwar pula Malaysia di ceramah pula kata, mama nama ayam yang lama itu yang bapak tu. Dia tak ada lagi kita sebut nama Maki Hamid terus. Saya mana ni tengok, ya Allah. Jadi begitu. Kalau saat ni Aziz lagi beradab. Ada lah benda-benda kasar dalam bentuk Kelantan, bentuk negeri ada sirah-sirah tu. Tapi sangat jaga, sangat menjaga adab. Jadi tentang ni saya ingat orang politik masa saya belum boleh bagi panduan. Maka sebagai ikhwan muslimin kalau masuk pun jatuh saja sebab jaga adab itu. Tapi kena ada helah ada lah. Maksudnya kena jaga adab ini. Musuh tegur kita bukan semua yang tak betul. Mungkin betul. Kawan yang puji kita belum tentu betul. Oh, anta baguslah, anta hasan min Allah tak. Belum tu lagi. Terimalah pulang pada Allah Taala. Tapi yang kata tak baik itu kena pertimbang. Mungkin betul kata dia, perbaiki. Kalau tak betul, kita pulang pada Allah Taala. Mungkin dapat pahala. Okey, ringkas ini insya-Allah. Sebenarnya bergaul dengan masyarakat yang kena bergaul. Sebab apa? Kita dapat melihat gegelagat manusia itu, mana yang tidak baik kita buang, mana yang baik kita terima. Jadi pentingnya masyarakat. Jangan tak masyarakat. Sekurang-kurangnya masjid lah. Masjid. Macam Nasar duduk masjid tu, kawan-kawan gitu, macam-macam jawatan dia tu. Di taman walaupun banyak dalam, tapi macam-macam. Dia nampak macam gelagat. Engineer macam ni, ustaz macam ni, Tok Qadi macam ni, peniaga macam ni, cikgu macam ni, panggilnya. Kita ambil semua itu yang baik-baik, insya-Allah baik. Jadi kita buat assignment. Buat assignment, kutip assignment lama-lama. Kita tak pandai pun. Kutip yang senior 10 assignment, kita paling dapat A. Dia orang dapat B je. Jadi kita ambil orang punya tu. Yang tak baik, kita tinggalkan. Kalau mampu kita betulkan. Saya nak laju ni insya-Allah. Coba ini kita nak. Kan habis dah. Oh, gitu. Saya ada lagi ni, tinggal ke? Okay, tak apa. Itu pun cukup memadai untuk kita bincang. Jadi saya ulang semula. Awal tadi kita sebut tentang bahawa kita ni ada dua golongan Allah bagi. Sama ada Allah nak bagi kita dalam bentuk anugerah, amin, limpah kurnia Allah Ta'ala, atau berusaha. Yang anugerah ni kita beres. Allah pilih siapa-siapa nak bagi. Yang sebut tu. Yang berusaha sendiri kita mula dengan muhasabah. Betul muhasabah dalam bentuk sifat-sifat kita sendiri. Tentang muhasabah di apa ni, kepada solat sebagai asasnya. Lepas itu kita berdamping guru, ada guru yang kita dekati, kita sebagai mulazamah dengan dia. Kemudian kena ada sahabat yang baik, kawan yang baik, jangan kawan jahat. Jamaah jahat. NGO pun dah. NGO banyak. Malaysia beratus beribu. Cari yang salihah. Walaupun tak kenal. Tapi kalau yang hebat, banyak duit pun, jangan join. Kecuali kita nak betulkan. Tapi kita tak kuat, kita dibetulkan orang. Dia rosakkan orang. Jangan. Tambah kawan. Jangan kawan orang jahat. Tapi nak kan boleh. Kita kawan dengan kita dadah. Boleh? Nah, syarat kita punya power tinggi. Kita ubah dia. Kalau kita tak kuat, kita tu kita dadah. Ada juga nak ajak orang. Nak berkawan anak muda, main petang-petang, tak semayang Masya. Asal lama dia tak semayang Maghrib. Asal sekali. Tapi kalau dia mampu, okey, turun ke medan. Bersama dengan kawan, kemudian dia betulkan. Kita ulangnya. Manfaat daripada musuh dan akhir sekali, bergaul dengan masyarakat. Ambil yang baik. Yang tak baik itu kita usahakan untuk berbetulkan. Wallahualam. Kita berhenti dulu untuk perbincangan. Kalau ada apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kuliah yang disampaikan oleh Ustaz. Kita buka untuk soalan. Mungkin 2 soalan. Ustaz apa ni ada kuliah. Okey, tak apa, tak masalah. Boleh ya. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya ni ada berkaitan dengan Ustaz ada sebut minggu lepas berkaitan dengan berselawat. Okey, saya ada terdengar dan saya akhir-akhir ni ada banyak selawat-selawat kan. Jadi ada yang menyebut ada selawat yang bukan salah lah, tapi ada benda kandungan selawat itu yang boleh bukan merosakkan akidah, tapi yang kita sebut tu kita tak sedar yang kita sebut tu dah jadi menyanjung Nabi Muhammad SAW tu lebih lagi daripada seolah Nabi Muhammad lebih
besar dia punya apa daripada kuasa Allah. Saya terdengar macam itulah. Jadi itulah sekarang ni ada banyak selawat kan Ustaz kan. Jadi macam mana kita nak pastikan selawat-selawat yang kita baca tu adalah selawat yang diterima. Itulah sebab saya ada sebab saya teringat yang Ustaz sebut itu, saya tak sempat nak tanya Ustaz minggu lepas berkaitan dengan selawat. Itu saja Ustaz. Dia agak keluarlah sikit daripada ni sebab nak dapatkan penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Tak keluar sama je. Kita tujuan kita pun untuk ukhuwah, untuk kuatkan baik kan, masalah apa mengaji semua boleh-boleh lah. Saya gitu matlamat saya masa Nadi juga kan, kita jumpa ni tiap minggu ni atau berkala begitu tujuan untuk merapatkan hubungan kan, tak lupa terus. Okey. Selawat ni saya tak tahu nama macam-macam. Johor dah selawat Johornya. Dan tafsijiahnya selawat sifat macam-macam selawat. Yang asasnya selagi dia tidak bertentangan dengan syariat, teruskanlah. Cuma saya berpegang ini, saya pegang pada yang sah. Yang pastinya selawat Ibrahimiyah itu jelas. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Ibrahim itu jelas. Mana yang jelas, yang tidak ada khilafnya. Itu pada saya lah. Cuma ada setengah orang yang melampaui. Sayyidina melampaui juga, tidak. Itu khilaf. Bila khilaf jangan gaduh. Benda khilafiyah jangan ambil hal. Kita ambil yang tidak khilaf. Kalau kita nak buat juga pun jangan masyhur-masyhurkan pada orang untuk bergaduh-gaduh. Kan banyak YouTube yang cerita bab khilafiyah ni. Soal zikir macam-macam. Kita ambil tidak khilaf. Saya tak pasti yang cuma nak itu. Mereka untuk bantulah. Betul lah pegangan saya. Memang banyak sangat nama-nama selawat ini. Selagi tidak bertentangan syariat, tidak bertemu melampau-lampau, teruskan. Tapi pada saya hanya ambil yang sah. Contohnya selawat Ibrahimiyah. Contohlah, itu jelas lah. Atau selawat pendek. Allahumma salli Muhammad. Full stop. Wa ala sayyidina Muhammad. Juga. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya mampu. Ustaz, macam selawat yang sekarang ni yang saya tengok yang banyak dia orang bawa ialah selawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itulah minta pandangan Ustaz sebab banyaklah yang kumpulan-kumpulan yang berselawat sampai 500 kali, 1000 kali dan sebagainya. Wallahu alam, saya tak boleh komen. Itu aja jawapan saya. Terus atas nama apa pun, selagi tidak bentuk pemujaan yang melampau kepada makhluk, teruskan. Cuma untuk saya ambil yang warid, yang sahih, yang mutawatir, itu saja. Untuk tidak mengelak. Tapi saya tidak ganggu siapa-siapa pun selawat selagi benda tidak bertentangan dengan syariat. Itu sajalah. Terima kasih Ustaz. Tapi berkaitan dengan kelebihan, saya pegang ini. Saya pegang juga hadis-hadis sahih mutawatir yang kelebihannya. Cuma untuk saya sendiri, ingat saya ulang, untuk saya sendiri, saya bermatlamat selawat untuk dapat syafaat cinta Rasulullah SAW, bukan ganjaran-ganjaran lain. Kenapa selawat? Kena cinta Rasulullah, sayang Rasulullah, ingat Rasulullah. Itu poin besarnya. Kalau diikatkan dengan banyak tu, kalau tak dapat menyatu, tak selawat ke? Kenapa saya sebut nama orang? Kena sayang kat dia. Saya cinta kat dia. Kenapa? Kena bagi dia rian itu. Kena bagi kuih itu. Tak cik ya. Kita buat itu pokok besarnya kerana cinta Rasulullah. Bukan kerana lain. Tak nafikan lain tu sebab ada hadis. Man sallallahu alaihi marrah. Sampai selama lagu sekali Allah ganti 10 kali. Itu tak nafikan. Tetapi apa dia tujuan dia? Tujuan dia mendapat syafaat Nabi di pada masyarakat nanti. Untuk temu Nabi di pada masyarakat nanti. Untuk bersama Nabi surga Allah Ta'ala. Itu yang saya faham. Tak tahulah kalau Ustaz Fatimah lebih jauh pandangan saya itu. Tapi nyanyi saya tak salah siapa-siapa pun. Dan saya tidak mengharap siapa-siapa pun. Cuma untuk saya sendiri. Saya ulang. Saya sendiri saya buat kerana cinta Rasulullah. Mengharap bersama Rasulullah. Aku dapat bersama Rasulullah di syurga Allah Ta'ala. Itu yang saya nak. Tiga perkara itu. Wallahualam. Okey. Terima kasih Ustaz. Bersama. Silakan Abang Nasar. Ustaz Fatimah. Okey, Ustaz Fatimah. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya nak tanya tentang satu zikir. Malam tadi saya buka TV1. Dan TV1 tu ada satu zikir yang dia ada satu program munajat lah.
macam-macam lah dibaca. Ada satu zikir tu dibaca macam ni. Hasbi Allah, biasalah kita dengar yang ni kan. Hasbi Allah, hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Biasanya zikir ni selepas ma fi qalbi ghairullah, kita sebut Nur Muhammad sallallahu. Jadi semalam tadi saya tengok tepat perkataan Nur Muhammad tu sebenarnya benda ni pada dulu lagi. Nur Muhammad sallallahu hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Jadi zikir ni pada dulu memang baca Nur Muhammad sallallahu. Jadi malam tadi dekat TV1 saya sendiri melihat dekat pada perkataan Nur Muhammad itu dia letakkan perkataan ala Muhammad sallallahu. Betul lah ala Muhammad sallallahu tu yang, tapi macam bukankah itu saya tak tahu, saya tanya je ni, saya pun tak faham. Bukankah itu maknanya kita telah satu zikir yang telah memang daripada turun-menurun daripada ulama, daripada dulu lagi memang dibaca macam tu, Nur Muhammad sallallahu, Nur Muhammad sallallahu kan. Tiba-tiba malam tadi saya tengok dalam TV1 Nur Muhammad hilang, ala Muhammad timbul ala Muhammad sallallahu. Saya tahu akhir-akhir ni memang ada perbincangan tentang Nur Muhammad ya. Ada pro kontra. Jadi orang yang tak faham Nur Muhammad tu tiada. Orang yang faham Nur Muhammad tu memang ada. Jadi daripada situ agaknya maka timbul Nur Muhammad tu hilang ala Muhammad sallallahu. Wah, saya tanya ni sebab saya okey Ustaz pun pernah jumpa agaknya Nur Muhammad tu tak ada ala Muhammad, tapi saya tak pernah jumpa lah. Jadi saya dengar yang orang duduk zikir tu Nur Muhammad sallallahu, bukannya ala Muhammad sallallahu. Tapi TV1 semalam memang dah saya tengok, bukan orang lain yang cakap, saya sendiri tengok dalam siri munajat dah tengah malam lah. Nur Muhammad hilang, jadi diganti ala Muhammad sallallahu. Itu apa pandangan Ustaz? Alhamdulillah, saya juga mengamalkannya. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Tak sedap suara saya ni. Kalau sedap lain habislah. Hasbi Rabbi, macam cantik sangat bahasanya. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Saya tidak pernah petikai dan saya mengamalkannya, tetapi saya bila berdepan dengan masyarakat saya kurangkan bunyi itu untuk mengelak pada khilafiyah. Jadi mungkin juga TV1 pun nak mengelak khilaf lah kot. Petikai Nur Muhammad itu, tapi memang dibincang panjang lah bab sufi. Nur Muhammad dan Nur itu sendiri dibincang panjang oleh orang. Termasuk Nur ala Nur. Nur ala Nur itu pun dibincang panjang. Jadi pada saya, keadaan mudahnya tinggalkan yang khilafiyah, ambil yang sepakat. Boleh tukar apa-apa kalimah lain. Seorang yang saya hormati, dia tukar juga. Dia tapi bukan dia kata ala Muhammad. Itulah dia Muhammad Rasulullah tu jawab. Dia Muhammad Rasulullah, dia begitu saja. Tanya dia kata dia setuju dengan Nur Muhammad tapi nak mengelak pada khilaf untuk ramai. Okey. Masih Ustaz. Okey. Sekarang ni trend sekarang banyak yang diharap khilafiyah supaya orang banyak subscribe dia tu. Pelik-pelik sangat dia keluarkan dengan zikir itu, zikir ini. Bila orang petikai mau banyaklah orang sokong, banyaklah orang tanda. Jadi salah juga tu, kita konsep tu, kita matlamat kita, khusus grup kita ni kita buat cari ridha Allah. Ridha kama tulbi ya Rab, bukan yang lain. Apa nak lagi? Kalau macam saya, Ustaz Fatimah, nak apa lagi ya? Kita nak apa? Anak-anak semua jugalah, sama kita kematian bila-bila saja. Maknanya jangan carilah kepala peneliti yang murah-murah ni. Tengok orang Ustaz tentang ini, tapi berbahas dalam media umum. Keliru orang ramai, orang awam. Kita dapat ilmu, tapi orang awam keliru. Benda begitu kan. Jadi saya setujulah siapa-siapa pun yang elak pada khilafiyah. Okay, terima kasih. Silakan Ustaz Nasar Nordin. Soalan. Assalamualaikum. Terima kasih. Nama tak boleh suara ni. Apa khabar Ustaz, sihat ke? Baik, alhamdulillah, batuk je biasalah batuk. Batuk biasalah, batuk-batuk orang kata apa ni pagi-pagi ni kan. Ada orang batuk orang kaya lah. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz, apa ni antara budaya dan juga tuntutan agama kan. Sebab sekarang ni musim orang kenduri. Macam Ustaz cakap tu lah kan, ada yang letak tabung, tak apa semua kan. Dekat apa ni dia punya majlis. Sebenarnya ni macam kalau dekat belah pantai timur tu memang dah jadi macam dulu memang ada. Sekarang ni anda tak pasti sebab kita pun dah lama berhijrah ke bandar.
tak pasti sama ada budaya tu masih ada lagi ataupun tak, yang dipanggil budaya Ngeleh, yang dipanggil Ngeleh dalam apa ni logat sebelah sana. Ustaz Fatimah mungkin biasalah. Jadi apa pandangan Ustaz? Apa ni antara tuntutan agama dengan adat yang mana kita mungkin ada yang nak meraihkan tetamu yang nak bagi sumbangan ke macam mana? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan katsir. Di mana-mana pun, siapa-siapa pula kenuri, orang kat kita pergi akan bagi. Di kampung saya lagi hebat, buat ayam ni, hidup-hidup, kiok pergi. Pada kena buat beras, dulu. Cik Ustaz Timah dulu. Nak pergi kenuri ni, dia buat duit. Nak beras gantak secupak, kadang buat telur ayam, buat tepung, buat gula gitu, aman-aman dulu. Sekarang berubah buat duit, tak salah nak bagi, dan nak kita kongsi, tak masalah. Cuma kita tuan rumah sendiri tu, tak payah niat gitu. Tapi, lah lazim orang dah bagi, kampung saya dulu sediakan tempayan. Dulu tempayan lah. Sekarang mungkin tong apa itu untuk berberas. Dia sedia dulu. Tapi untuk duit ni saya nampak sangat lah kalau kotak depan tu nyambat lah kau untuk kita. Okey. Yang pertamanya orang nak bagi tu hak dia. Orang yang terima tu hak kita. Terima je lah. Cuma niat kita pergi tu niat kenuri. Hilang kenuri nanti. Ni keluar habis termaskan ni 200,000. Dapat 6,000 balik lah ruginya habis. Dia kenuri tak dapat, apa tak dapat. Dah niat ego tak betul dah. Balik asal. Innamal amal bin niyah. Betulkan niat. Yang terbaik ialah satu yang sederhana. Cuma gini, siapa-siapa kenuri pun dia tak puas tau. Mula nak ambil adik-beradik je. Ada tukaran je. Lepas tu lama beribu je habisnya. Macam mana pandemik ini, KPKP ni ada pengajaran. Orang dah cuba buat dah sikit je. Buka balik pula banyak lah pula. Yang penting sini tak ada niat kita, kemampuan kita. Kalau niat nak bermegah-megah, boleh yazbillah. Sampai hutang-hutang pun berlaku kan? Berlaku hutang bank, dua-dua pihak. Janji nak bayar. Dah kahwin, sepatutnya pihak bayar. Bercerai. Berlaku lah ya. Ini kisah benar berlaku di mahkamah syariah. Berlaku. Jadi betulkan niat kita itu, nak buat tujuan apa dia. Tujuan dia untuk mengiklankan pada perkahwinan. Sekarang WhatsApp je lah. Tidak juga. Iklan tu, walaupun sikit-sikit kambing, buat je lah. Nyanyian yang terikat dengan budaya semasa. Tapi, kena mikir juga tu masyarakat. Kita, pada mahkamah tu panggil, apa istilah dia? Ada mahkamah kan? Ada. Al-adah muhakkam. Mahkamah. Kena mikir juga tu. Sebab orang mikir juga. Kedekutnya Ustaz Nasar ni dah kaya raya. Dengan wildfire, dengan masjid semua ada. Kenuri, Allah, main 5 orang je. Mana mikir juga. Sehingga pahaman manusia. Dulu, zaman saya Timah, zaman dulu, kalau kenuri tak bersanding, tak sah. Rukun nikah tu. Maka sebab itu, nak mengelak macam mana? Sebab saya selamat. Saya buat di tempat lain. Bukan di kampus ni. Selamatlah. Kan nikah selesai. Panggil 5 orang kawan. Dulu saya buat tahun 70, ingat 80 kan, aku tak lupa kat kami lah. Macam itu. Bila nak memahami tentang budaya pada masyarakat itu sudah penting juga. Jangan mudah-mudah lah. Yang mudah-mudah gitu. Supaya jaga masyarakat. Kita dakwah kita beda pendakwah. Kena ambil kira juga soal itu. Hukum, syariat. Tapi selagi tak mentangan syariat, ada kita buat. Tak jemput ramai kan, kemampuan. Jangan sampai hutang-hutang, jangan untuk bangga-bangga. Tujuan semata-mata nak berkumpul adik-beradik dengan kawan tu, meraihkan anak kita. Begitulah. Yang saya faham betul lah. Minta maaf Ustaz, saya nak mencelah sikit. Apa ni, sebab dari segi tuntutan agama tu mana ada hadis Nabi kata aulim walau bisyati. Kamu apa ni buatlah majlis walaupun dengan seekor kibas kan. Tapi cuma mungkin terdetik macam nak ngelakkan mungkin dengan amalan sebegini dia akan menyemujudkan rasa keberatan di kalangan tetamu yang dijemput tu untuk hadir sebab kawan ni ada, kalau tak hadir kan nak kena bawa duit lah apa semua kan, macam jadi berat untuk dia hadir. Dia macam membebankan pula Ustaz. Saya pernah buat kenduri 4-5 kali tu. Memang ada orang bagi RM1 aja. Bukan zaman dia mungkin masalah masuk. Tapi ada, tak masalah. Tak bagi, tak sedap bagi kan. Bagilah masuk kosong buat saya bagi. Jadi nak itu budaya juga. Macam mana tak, tapi bagilah kot. Ingat perkongsian. Pipa saya yang tuan kenduri sendiri tu. Yang kita nak bagi tu elok sangat. Dia bantu kan untuk perkongsian. Ini macam yang sampai terikat, nak bagi. Ada tu misalnya majlis. Terus tangan kata, kita buat sekepala RM30. Dia main satu keluarga habis RM10 je. Itu dia. Berat lah kata. Satu kepala RM30. Nah itulah. Kalau nak 5 beranak, 30 dah 100 lebih dah. Dia ber RM10 satu keluarga. Mana Haci? Tu betulkan niat.
Kita buat kerana Allah untuk pertemukan kawan adik-beradik. Bukan nak bisnes di situ. Soal nak bagi itu hak kita. Itu yang terikat. Jangan disalahkan. Tapi ada seorang manusia di Malaysia yang kenal. Dia tak akan ambil. Agak siapa-siapa kenal orang ni. Dr. Razali Nawawi. Dia tak ambil. Pernah. Memang marah lagi. Dia tak nampak. Dia kata macam. Dia tak nak. Dia pada awal dia buat. Aku kenui. Bukan nak minta segah. Dia marah betul. Ini dia kasar kan. Sebab kenal dia kasar sikit. Kalau dia marah, dia gila-gila sikit nampaknya. Tapi dia marah. Betul. Daripada dia kata tu. Dia nak kenuri ni. Aku nak kenuri. Kalau nak kenuri nak bagi duit apa? Tak ada duit tak buat lah kenuri ni. Tu Ustaz Razali. Itu pengalaman saya. Tapi kalau bagi akak isteri dia ambil lah. Okay, itu sah pada kita lah. Yang penting saya kata, kita nak menyumbang tu hak kita seikhlasnya. Tapi tuan kenuri jangan niat untuk itu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Bukan apa Ustaz tanya tu sebab sekarang ni orang dah mula balik kan budaya-budaya untuk walimah semua kan. Dah kita mula dapat jemputan untuk pergi hujung minggu. Itulah sebagai peringatan untuk semua Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Datuk si ada duit yang sambung surat nak pergi kenuri ni. Datuk kan? Setengah-setengah negeri Ustaz. Dia ada buku nama tu Ustaz. Setengah-setengah negeri. Betul ke? Lagi Atau ada setengah macam kalau kat Johor tu kalau kita keluarga ni dia berbalas macam kata kita bagi dekat dia sebab anak dia kahwin. Besok kalau anak kita kahwin dia balas balik. Itu okey kot adat tu. Duit tol. Tapi tol lagi kan? Tol pula. Duit tol. Wan duit tol. Nak try sekali lagi ke? Okey. Tol berat ni. Tapi dia pernah biasa syaratan adat itu. Pakat-pakat boleh kan? Tak masalah. Dah difahami dah. Ada soalan lagi? Pada. Dr. Irwan ada soalan Dr. Irwan? Boleh ni ke? Saya cuma mungkin sikit-sikit je lah komen apa. Saya tertarik lah komen Ustaz tadi pada soalan Cikgu Hashimah pasal yang selawat tu kan. Saya suka bila teringat pandangan Ustaz selalu tekankan kita bila kita nak buat apa-apa amal, kita jangan kira sangat pulangan duniawi, apa-apa manfaat tu tak sepadan lah dengan apa cinta kita kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang mungkin kalau selawat tu walaupun simple, kadang selawat Ibrahimiyah macam Ustaz selalu sebut tu, selawat tu dah confirm sahih. Dan selawat tu jugalah yang kita baca dalam solat. Sedangkan selawat lain kita tak baca dalam solat kan. Maknanya dah menunjukkan bahawa kadang-kadang mungkin kita ni terlepas pandang. Benda yang kita agak macam benda tu simple. Benda yang kita nak buat hari-hari rutin. Tapi padahal benda tu kalau kita buat dengan sungguh-sungguh, kita rasa betul sayang kat Nabi. Benda tu sebenarnya yang dia punya pulangan, manfaat dia tu untuk kita tu sangat-sangat besar. Jadi saya memang suka bila saya ni kadang-kadang bila saya macam soalan Cikgu Hashimah tu kadang-kadang dalam grup WhatsApp orang suka share kata amalan ni, selawat ni, dapat tu, boleh jadi pandai lah apa. Kadang-kadang kita baca pun betul selawat tu macam takkan sampai kadang mereka terlalu puja lah Nabi ni yang tahu apa boleh berlaku esok, Nabi tahu, Nabi boleh bagi kita sembuh. Jadi benda-benda macam tu kalau nak banding dengan selawat Ibrahimiyah, contoh macam Ustaz selalu sebut kan, saya rasa baiklah selawat Ibrahimiyah ni insya-Allah dah confirm dan memang dia terbaik sebab Nabi ajak suruh baca selawat tu dalam solat kan. Jadi kalau dia suruh baca dalam solat, maknanya benda tu memang insya-Allah dia punya pulangan manfaat dia, fadilat dia tu besar lah, tak boleh challenge lah buat lain. Tak tahu pandangan saya punya simple nak buat comparison lagu tu lah Ustaz. Yang tu je lah pagi ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada faham kan paling kurang untuk kita selawat di Ibrahimiyah 10 kali pagi, 10 petang. Kalau sabana macam mewajibkanlah ikhwan muslimin itu untuk selawat di Ibrahimiyah pagi 10 kali. Dan akhirnya advokat syafaat di hadis, advokat syafaat dapat syafaatkum. Malah kalau kita nak baca Adawiyah lagi hebatlah. Aku tak hajat apa-apa pun. Aku nak cinta Rasulullah sendiri. Aku cintakan Allah Ta'ala. Ya Allah, jika aku niat masuk nak ke syurga-Mu, campak aku dalam neraka ya Allah. Itu bahasa mudah lah. Ya Allah, jikalah niat aku nak syurga-Mu, campak aku dalam neraka ya Allah. Bukan gitu. Dia tak nak neraka tu. Nak ceritanya dia cinta pada Allah Ta'ala itu. Cinta pada Rasulullah itu lebih segala-galanya. Itulah kita, makam kita bukan makam itulah kot. Tapi kita kena usaha ke arah itu. Kena usaha ke arah paling tinggi. Gantung cita-cita dulu ni, setinggi bintang di langit. Jangan sangat pokok nyok aja. Tinggi maknanya. Dapat insya-Allah, dapat tinggi. Saya ulang lagi, kita buat satu kerana cinta Rasulullah.
cinta pada Allah Ta'ala, cinta pada syurga Allah untuk bertemu orang saleh, untuk nabi-nabi di sana. Bukan kerana yang lain. Kalau lain takut tak dapat. Kalau dapat tak dapat itu nak apa? Apa yang nak? Kata Ahmad Malik bin Dinar, aku tak nak apa-apa pun apa yang tuan janjikan. Aku nak jumpa Allah Ta'ala. Wajah Allah Ta'ala. Maknanya segala dapat. Dia tak nak apa, nak jumpa Allah Ta'ala. Maknanya dapat syurga, dapat Allah, dapat segalanya. Itu dia punya poin besarnya situ. Wallahualam. Boleh Ustaz, insyaAllah nanti saya pun akan cuba 10 kali yang Ustaz sebut tu kan. Dapat yang tu pun rasa dah besar manfaat Allah Ta'ala bagi. Kalau tapi boleh. Untuk Irwan nak lebih 10. Baik Ustaz. InsyaAllah. Ada yang tak elok. Jadi InsyaAllah. Kita beli nyok 10 pada kelab kelapa 10 biji. Tepat 10 lagi, alhamdulillah lah. Kualiti betul. Ambil lebih sikit. Kok ada yang tak elok ke. Baik insyaAllah Ustaz. Okey. Mungkin ada yang sahabat lain ada soalan. Apa ada nak menambah? Ustaz Bakru ada ke? Luqman. Okey. Alhamdulillah. Saya kira tak ada soalan. Jelas alhamdulillah kita telah selesaikan kuliah subuh pada pagi ini dan sebelum kita mulai pagi ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dan silakan Al-Fadhil Ustaz Ismail untuk membacakan doa penutup. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna hadza akbar naharik ودبار ليلك وأسر دعاتك فاغفر لنا يا رب، فاغفر لنا يا غفار، فاغفر لنا يا الله يا غفار يا رحيم يا حي يا قيوم لم السماوات. أمسنا على دين الإسلام، أمسنا القول لا إله إلا الله يا الله يا عليم يا خبير يا سميع عليم. علمنا فقهنا يا رب، علمنا فقهنا يا رب، علمنا يا شافي يا كافي يا معافي. رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من داء وعافنا من البلاء. رب اشفنا من داء البلاء. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك مصيرنا. آتنا في الدنيا حسنة وفي النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini tak amai kan ambil gambar tak? Ada. Amai tu tak nampak. Ambil gambar, nak ambil gambar sikit teman. Teman tak nampak Ustaz Fatimah ni. Mana Ustaz Fatimah? Teman tak ada ya? Saya ambil gambar saya tak cantik kamera semua. Kamera. Tak ada Ustazah. Datuk Rek screenshot lah pas kat Ustaz. Ada Ustaz. Saya ambil. Saya hantar kat Ustaz. Kamera saya ni kamera membawah. Orang tak pandai ambil pula. Kongkang je lah. Alhamdulillah telah selesai kuliah subuh pada pagi ini bersama Al-Fadhil Ustaz Ismail Syekhu serta para guru dan sahabat sekalian. Suka saya ingatkan pada esok hari kita ada kuliah subuh bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman meneruskan surah selanjutnya. Saya tidak pasti surah apa, kita tunggu esok. Juzuk Amma kupasan oleh Ustaz Husni. Jadi marilah sama-sama kita ingatkan kawan-kawan yang lain, kita jemput untuk kuliah subuh esok ya, Ahad jam 7 pagi bersama Ustaz Husni Abdul Rahman. Seterusnya kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallah wa bihamdika. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ismail Syekhu, Ustazah, Ustaz, Cikgu Hashimah dan sahabat sekalian. Kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.